Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada hari ini kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim, yang mana kita masih lagi membahaskan surah At-Tahrim, surah yang ke-66 dalam Al-Quran. Pada minggu lepas kita baru membahaskan muqaddimah surah At-Tahrim ni dan tafsir ayat yang pertama. So hari ini insya-Allah kita sambung bermula ayat 2 sehingga ayat-ayat seterusnya nanti insya-Allah taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Ayat 2 surah At-Tahrim ni menjelaskan bahawa Allah Ta'ala telah menetapkan macam mana nak melepaskan diri daripada sumpah yang diucapkan. Pada ayat pertama, Allah Ta'ala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana baginda alaihi salatu wasallam mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah Ta'ala baginya. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan bagimu semata-mata kerana nak mencari keredaan isterimu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sebagaimana kita bahaskan pada minggu lepas, berdasarkan ayat pertama surah At-Tahrim ni, dahulu pernah berlaku satu kes dalam kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi kita alaihi salatu wasallam minum madu di rumah salah seorang isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Menurut ulama tafsir ialah Zainab binti Jahshin radhiyallahu taala anha. Nabi minum madu dekat situ. Tetapi kemudian Hafsah dan Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka seperti merasa cemburu sebab Nabi minum madu di rumah Zainab binti Jahshin. Maka mereka bersepakat, kalau Nabi balik, maka mereka akan mengatakan Nabi telah memakan satu makanan yang mendatangkan bau yang tak sedap. Maka apabila Nabi balik, mereka langsung mengatakan itu ke Nabi, bahawa Nabi telah memakan makanan yang mendatangkan bau tak sedap. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tak, saya hanya minum madu saja. Ya. Tetapi mereka tetap mengatakan itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mengatakan, okey, lepas ni saya dah tak nak minum lagi. Itu menurut satu riwayat. Ya. Maka pada ayat yang pertama Allah mencela, Allah menegur Nabi kita SAW kerana Nabi telah, seolah-olah Nabi telah mengharamkan madu yang dihalalkan Allah Ta'ala untuk baginda alaihi salatu wasalam semata-mata kerana nak mencari keredaan isteri baginda alaihi salatu wasalam. Ternyata apa yang Nabi ucapkan itu masuk dalam kategori sumpah. Itu masuk kategori sumpah. Jadi apabila seseorang
mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah, itu masuk kategori sumpah. Maka pada ayat 2 ni, Allah Ta'ala mendatangkan ayat macam mana cara melepaskan diri daripada sumpah yang diucapkan. Ya, Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mensyariatkan bagi kamu dan menetapkan bagi kamu ma bihi tanhillu aymanukum, yang mana dengan itu, ya, kamu dapat membebaskan diri kamu daripada sumpah kamu, ya, iaitulah dengan membayar kafarah. Maka cara untuk melepaskan diri daripada sumpah itu ialah dengan membayar kafarah selepas bersumpah. Ya. Dan kafarah tentang sumpah ni telah pun disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya. Sebelum Allah Ta'ala turunkan surah At-Tahrim ni, Allah Ta'ala telah pun menurunkan ayat macam mana cara untuk membebaskan diri daripada sumpah. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan makanan-makanan yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampau. Sampailah kepada ayat Allah mengatakan, fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum wa aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Maka Allah menjelaskan, kalau ada orang yang bersumpah kemudian ia ingin membebaskan diri daripada sumpah itu, atau mungkin ia melanggar sumpah tersebut, maka dia mesti membayar kafarah. Kafarahnya ialah satu, it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka. Ya. Yang kedua, tahriru raqabah, memerdekakan hamba sahaya. Yang ketiga, faman lam yajid, sesiapa yang tidak mendapati atau tidak mampu memberi makan 10 orang miskin dan dia tidak mampu memerdekakan hamba sahaya, maka pilihan ketiga, fasiyamu thalathati ayyam, berpuasalah selama 3 hari. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum, itulah kafarah sumpah kamu jika kamu bersumpah. Ya. Fa kullu man harrama halalan, maka sesiapa yang mengharamkan sesuatu yang halal, min ta'amin aw syarabin, sama ada itu makanan ataupun minuman, aw halafa yaminan billah, ataupun ia bersumpah dengan nama Allah, ala fi'lin aw tarkin, untuk melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu. Ya. Thumma hanatha aw arada al-hanath, kemudian dia hendak melepaskan diri daripada situ, fa'alaihi al-kaffaratul madhkurah, maka hendaklah ia membayar kafarah sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Ya, jadi kafarah sumpah ini bukan sahaja terhadap sumpah yang diucapkan orang wallahi billahi tallahi, tetapi ia juga menjadi kafarah kepada orang yang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, ya. Dan termasuk juga kafarah kepada orang yang bersumpah untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu. Maka kafarah dia sama. Pertama, beri makan 10 orang miskin. Yang kedua, merdekakan hamba sahaya. Dan yang ketiga adalah berpuasa selama 3 hari. So, ini menunjukkan kepada kita bahawa mengharamkan sesuatu
yang dihalalkan Allah Ta'ala, walaupun dengan tujuan yang baik. Nabi bertujuan tabtagi mardata azwajik. Ya, tujuan Nabi SAW tabtagi mardata azwajik, nak mencari keredaan isteri Nabi, nak senangkan hati Hafsah dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Itu tujuan Nabi SAW mengatakan, saya tak minum madu lagi selepas ni. Walaupun tujuan Nabi itu baik untuk menyenangkan hati isteri Nabi, tetapi tetap tidak boleh seseorang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah Ta'ala. Ya, contoh dia, analogi dia mudah saja. Misalkan ada suami isteri, ya, ada suami isteri. Suami ni dia suka durian, contohlah, dia suka durian. Durian ni kan halal. Tetapi isteri dia tak suka. Kalau dia cium bau tu pun dia rasa macam nak muntah. Contoh begitulah. Kemudian suami ni dia kata, okey, mulai daripada sekarang haram bagi aku durian ni. Demi nak menjaga hati isteri, nak senangkan isteri. Boleh ke tak boleh? Jawapannya adalah tidak boleh. Dia boleh memilih untuk tidak makan durian tu demi senangkan hati isteri, tetapi mengatakan haram bagi aku durian ni, aku tak nak makan durian ni lagi buat selama-lamanya. Itu satu perkara yang tak elok. Ya. Darjat ucapan itu sama dengan sumpah. Kalau dia hendak melepaskan diri daripada situ, dia kena bayar kafarah. Kenapa? Kerana mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah Ta'ala satu perbuatan buruk. Hakikatnya apa-apa sahaja yang telah Allah Ta'ala halalkan bagi kita, itu adalah yang baik-baik. Uhilla lakumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah Ta'ala menghalalkan bagi kita yang baik-baik, dan Allah haramkan bagi kita yang buruk, yang kotor. So kalau kita mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan bagi kita, artinya kita telah memandang buruk, memandang kotor sesuatu yang Allah Ta'ala pandang baik. Dan itu satu sikap yang tak elok, satu akhlak yang tak elok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, kemudian pada ayat ni kata Allah Ta'ala, wallahu maulakum, dan Allah Ta'ala lah maula kamu. Maula dekat sini boleh bermakna penolong, boleh bermakna mutawalli umurakum, yang menguruskan urusan kamu, wa murabbikum ahsana tarbiyah, yang mendidik kamu sebaik-baik pendidikan, fi umuri dinikum wa dunyakum, dalam urusan agama dan dunia kamu. Ya. Falidhalika farada lakum tahillata aymanikum, oleh kerana Allah Ta'ala sebagai penolong, sebagai pengurus, sebagai pendidik, ya, bagi kita, oleh kerana itulah Allah Ta'ala tetapkan macam mana cara melepaskan diri daripada sumpah tadi, sehingga kan kita tidak berdosa atau lepas daripada celaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wallahu maulakum, Allah Ta'ala lah sebaik-baik penolong bagi kamu, yang menguruskan urusan kamu, yang mendidik kamu. Ya, sebab itulah Allah Ta'ala tetapkan, syariatkan macam mana kita dapat melepaskan diri daripada sumpah yang diucapkan atau perkataan yang satu darjat dengan sumpah, seperti perkataan yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada hujung ayat ni kata Allah Ta'ala, wallahu alimun hakim, dan Allah Ta'ala maha mengetahui. Ya, alladhi ahata ilmuhu bidhawahirikum wa bawatinikum. Allah Ta'ala dialah Rabb yang maha mengetahui segala yang zahir dan yang batin daripada kita. Allah Ta'ala tahu itu semua. Ya, maka Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik bagi kita. Wa huwal hakim, dan dia Allah Ta'ala juga maha bijaksana fi jami'i ma khalaqahu wa hakama bihi, terhadap sesuatu yang Allah Ta'ala cipta dan apa sahaja yang Allah Ta'ala putuskan. Falidzalika syara'a lakum minal ahkam, oleh kerana itu Allah syariatkan bagi kamu pelbagai hukum hakam, ma ya'lamu annahu muwafiqun limasalihikum,
Yang mana Allah Ta'ala tahu syariat yang Allah Ta'ala tetapkan daripada hukum hakam tadi sesuatu yang sesuai bagi kebajikan kita, ya, wa munasibu li ahwalikum, dan bersesuaian dengan keadaan kita. Jadi Allah Ta'ala paling tahu, ya, hukum hakam apa yang tepat bagi kita, hukum hakam apa yang sesuai untuk kebaikan kita, dan Allah Ta'ala juga yang paling tahu apa yang sesuai dengan keadaan kita. Itulah makna wa huwal alimul hakim. Dia Allah yang maha mengetahui dan dia Allah Ta'ala yang maha bijaksana. Maka ayat 2 surah At-Tahrim ni itu menjelaskan tentang bahawa Allah Ta'ala telah menetapkan macam mana cara untuk melepaskan diri daripada sumpah atau perkataan yang satu darjat dengan sumpah. Baik, kita teruskan ayat yang ketiga dalam surah At-Tahrim ni. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْدِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. Ayat 3 surah At-Tahrim ni berkaitan dengan peristiwa juga yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi menyampaikan satu berita, satu perkara kepada isteri Nabi secara rahsia. Kemudian Nabi ingatkan jangan ceritakan kepada yang lain, tetapi isteri Nabi itu menceritakan kepada isteri Nabi yang lain. Akhirnya apa yang diperbuat oleh isteri Nabi itu diberitahu Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 3 surah At-Tahrim ni dia berkaitan dengan akhir ayat 2 tadi. Pada akhir ayat 2 tadi Allah Ta'ala menjelaskan wa huwal alimul hakim, bahawa Allah Ta'ala maha mengetahui dan maha bijaksana. Antara contoh sifat Allah Ta'ala yang maha mengetahui, itulah yang Allah Ta'ala sebut pada ayat 3 ni. Allah Ta'ala sebut wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajih, dan ingatlah ketika Nabi memberitahu suatu perkara secara rahsia kepada seorang dari isteri-isterinya. Menurut ulama tafsir, isteri Nabi ini ialah Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Ya, jadi suatu ketika Nabi menyampaikan satu perkara rahsia kepada Hafsah Ummul Mukminin. Ya. Asarra lahan nabiyyu hadithan. Nabi rahsiakan satu pembicaraan dengan dia. Wa amara alla tukhbira bihi ahadan. Dan Nabi perintahkan kepada Hafsah supaya jangan ceritakan ini kepada siapa pun. Ya, supaya jangan ceritakan ini kepada siapa pun. Menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, perkataan yang Nabi rahsiakan kepada Hafsah ni, pertama, Nabi berjanji tidak akan menjima' isterinya yang juga adalah hamba sahaya Nabi asalnya, iaitulah Maria Al-Qibtiyah. Sebab salah satu asbabun nuzul surah At-Tahrim ni, sebagaimana kita bahaskan pada minggu lepas, selain kerana Nabi minum madu tadi, ada riwayat yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam
berjanji tidak akan menggauli Maryah Al-Qibtiyah lagi. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi membicarakan secara rahsia kepada Hafsah bahawa Nabi tidak akan menggauli Maryah Al-Qibtiyah lagi. Kemudian Nabi juga memberitahu kepada Hafsah bahawa selepas Nabi meninggal dunia, maka yang akan menjadi khalifah adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Selepas Nabi bagi tahu ini secara rahsia kepada Hafsah, ya, Nabi pesan kepada Hafsah supaya jangan ceritakan ini kepada sesiapa pun. Sebab rahsia. Yang disebut rahsia, kita tak boleh cerita kepada orang lain. Ada pengajaran bagi kita daripada ayat Allah Ta'ala ni, iaitulah dalam kehidupan berumah tangga, kita boleh menyampaikan pembicaraan secara rahsia. Tidak masalah. Nabi SAW buat itu kepada Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Falamma nabba'at bihi, tapi kemudian Hafsah ni dia ceritakan. Padahal Nabi dah bagi tahu, ini rahsia, jangan ceritakan kepada sesiapa pun. Falamma nabba'at bihi, akhirnya Hafsah ceritakan. Menurut ulama tafsir, fahaddathat bihi Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Hafsah akhirnya ceritalah kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma rahsia yang Nabi sampaikan kepada Hafsah tadi. Apabila itu dilakukan oleh Hafsah, wa azharahu Allahu alaih, Allah Ta'ala khabarkan apa yang dilakukan Hafsah tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi bagi tahu kepada Nabi kita, Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril bahawa Hafsah telah pun menceritakan ini kepada Aisyah. Ya. Tadi saya sebut ayat 3 ni ada kaitan dia dengan akhir ayat 2. Yang mana pada akhir ayat 2 Allah Ta'ala sebut wa huwal alim, dia Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Betapa Allah Ta'ala maha mengetahui, maha mendengar apa yang disebutkan oleh Hafsah kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang rahsia yang Nabi sampaikan kepada Hafsah. Allah Ta'ala maha mengetahui. Bukan sekadar Allah Ta'ala tahu, bahkan Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang telah dilakukan Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Akhirnya arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'dih. Akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya Nabi SAW pun menjelaskan sebahagiannya, tetapi Nabi tidak menjelaskan sebahagian yang lain. Jadi selepas Allah bagi tahu kepada Nabi SAW apa yang telah dilakukan Hafsah, Nabi panggil Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Nabi beritahu balik kepada dia sebahagian apa yang telah dia ucapkan. Wahai Hafsah, inilah yang kau sebut kepada Aisyah. Nabi sebut sebahagian. Wa a'radu an ba'dihi, tetapi sebahagiannya Nabi tak sebut balik. Kenapa? Kata para ulama, sebagai bentuk kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak perlu sebut semua apa yang disebut oleh Hafsah kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala. Cukup sebahagian saja, nak menunjukkan bahawa Nabi telah pun mengetahui apa yang disebutkan oleh Hafsah kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Ya, Nabi buat macam tak tahu sebahagiannya, sebahagian saja Nabi sebut. Maka ini satu akhlak yang luar biasa dan satu contoh yang sangat baik. Ada disebut dalam satu ungkapan at-taghaful. At-taghaful ni
kalau mungkin kita sebut dalam bahasa Melayu, terjemahan dia buat-buat bodoh. Ya, buat-buat bodoh. Yudfi'u li syarrin kathirin, itu dapat memadamkan keburukan yang banyak. Ya, buat-buat bodoh tu macam mana? Buat-buat macam tak tahu. Nabi SAW sebenarnya tahu semua apa yang disebutkan Hafsah kepada Aisyah, kerana Allah Ta'ala telah bagi tahu kepada Nabi melalui perantaraan malaikat Jibril. Tetapi Nabi hanya sebut sebahagian sahaja kepada Hafsah, sebahagiannya lagi Nabi buat macam tak tahu. Nabi tak sebutkan. Wa a'radu an ba'di. Kenapa? Kerana kalau Nabi SAW sebut semua, ia boleh mendatangkan kepada keburukan. Kita juga macam tu. Tidak semua keburukan orang kita kena paparkan di hadapan dia. Sebut sebahagian saja mungkin cukup. Ya? Atau cukup kita tunjukkan secara halus bahawa kita telah mengetahui untuk menyedarkan dia. Jadi at-taghaful, sifat kita buat-buat macam tak tahu pada sebahagian perkara, itu adalah baik. Ya, itu adalah baik. Maka Nabi SAW tidak perlu sebutkan semua apa yang telah dikatakan Hafsah kepada Aisyah. Satu, menunjukkan betapa tingginya akhlak Nabi. Yang kedua, Nabi tidak ingin jadi bertambah ada hal yang tak baik. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا. Ketika mana Nabi memberitahu kepada Hafsah apa yang telah diucapkan Hafsah kepada Aisyah, maka Hafsah tanya kepada Nabi, "Man anba'aka hadha?" Ya, siapakah yang memberitahu perkara ini kepada engkau, wahai Rasulullah? Daripada mana engkau tahu, wahai Rasulullah, bahawa aku telah ucapkan ini kepada Aisyah, bahawa aku dah sebut sekian kepada Aisyah? Siapa yang bagi tahu kepada kamu, wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW jawab sebagaimana perintah Allah, qala nabba'ani al-alimul khabir. Nabi SAW menjawab, nabba'ani al-alimul khabir. Ya, aku diberitahu oleh Allah Ta'ala yang maha mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Ya, nabba'ani al-alimul khabir, yang telah memberitahu kepadaku itulah Allah yang maha alim, maha mengetahui segala sesuatu. Al-khabir, bahkan pengetahuan Allah Ta'ala itu secara mendalam. Alladhi la takhfa alaihi khafiyah, yang mana tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah. Ya'lamu sirra wa akhfa, Allah Ta'ala maha mengetahui rahsia, bahkan yang lebih tersembunyi daripada rahsia pun Allah Ta'ala dapat tahu. Maka tadi saya sebut ayat 3 surah At-Tahrim ni menjadi contoh, hubung kait dia dengan akhir ayat 2. Allah Ta'ala mendatangkan satu contoh betapa Allah Ta'ala tu maha mengetahui, sehingga kan apa yang dikatakan oleh Hafsah kepada Rasulullah, kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang rahsia yang Nabi sampaikan kepadanya, itu diberitahu Allah Ta'ala kepada Nabi SAW dan Nabi sampaikan kepada Hafsah. So ini menunjukkan juga kepada kita bahawa perbuatan menyebarluaskan rahsia rumah tangga itu satu perbuatan yang tak elok. Ya, satu perbuatan yang tak elok. Dalam setiap rumah tangga kena ada rahsia. Tidak perlu semua orang tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga kita. Terutama sebagai seorang isteri, perlu untuk menjaga rahsia rumah tangga dia.
ada banyak berlaku seorang isteri apabila ia berjumpa dengan kawan-kawannya, maka ia menceritakan tentang rahsia rumah tangga dia. Bahkan ada dalam kalangan mereka sampai sanggup menceritakan perkara yang sangat rahsia dalam kehidupan rumah tangga dia, iaitulah hubungan suami isteri. Dia cerita pada orang lain. Dan ini dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu perbuatan yang sangat tidak baik. So kita dalam rumah tangga ni kena jaga rahsia. Tidak semua apa yang berlaku dalam rumah tangga kita ni boleh orang lain tahu. Kita kena simpan. Ya. Hakikatnya semua rumah tangga tu ada masalah dia. Cuma yang terlihat baik-baik sahaja tu, mereka tidak menceritakan masalah rumah tangga mereka kepada orang lain. Sebaliknya, rumah tangga yang dilihat buruk, dilihat bermasalah tu kenapa? Antara puncanya kerana mereka tidak menjaga rahsia rumah tangga mereka. Dia cerita sana sini, cerita kepada kawan dia, cerita kepada member dia. Akhirnya orang tahu masalah rumah tangga mereka dan orang pun memandang rumah tangga mereka bermasalah. So oleh kerana itu, dari ayat ni kita perlu mengambil pengajaran. Jangan suka menceritakan rahsia rumah tangga kita kepada orang lain. Biarlah simpan berdua sebagai suami dan juga sebagai isteri. Orang lain tak perlu tahu. Kawan kita tak payah tahu. Sebab dia pun ada masalah rumah tangga juga. Ya, dia pun ada masalah rumah tangga juga. So itu perlu untuk kita jaga demi keselamatan rumah tangga. Baik, kita teruskan ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, In tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. Kata Allah Ta'ala, In tatuba, jika kamu berdua bertaubat. Siapa yang dimaksudkan dekat sini? Aisyah dan Hafsah radhiyallahu ta'ala anhuma. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, ya, kerana sesungguhnya hati kamu berdua telah cenderung kepada perkara yang menyusahkan Nabi. Faqad sagat qulubukuma, kerana kanata sababan li tahrimin Nabi SAW ala nafsi ma yuhibbuhu, kerana Aisyah dan Hafsah telah menjadi sebab Nabi mengharamkan terhadap dirinya sesuatu yang hakikatnya Nabi suka. Ya, Nabi itu suka sangat dengan madu. Tetapi oleh kerana Hafsah dan Aisyah bersepakat mengatakan Nabi telah memakan sesuatu yang mendatangkan bau yang tak sedap, padahal Nabi dah kata saya hanya minum madu, ya, maka Allah Ta'ala kata, In tatuba ilallah, jika kamu bertaubat kepada Allah, faqad sagat qulubukuma, kerana kamu telah menjadi sebab Nabi mengharamkan sesuatu yang Nabi suka terhadap dirinya, fa'aradallahu alaihim at-taubah. Nabi Allah Ta'ala tawarkan kepada Aisyah dan Hafsah untuk bertaubat, wa atabahum ala dhalik, dan Allah Ta'ala mencela mereka berdua kerana perbuatan mereka, wa akhbaruhuma, dan Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada mereka, iaitu Aisyah dan Hafsah, anna qulubahuma qad sagat, bahawa hati mereka berdua qad sagat. Sagat artinya malat wanharafat amma yanbaghi lahun, telah cenderung, ya, telah cenderung
terhadap sesuatu yang tidak sepatutnya bagi mereka, ya, iaitulah terhadap Rasulullah SAW yang mereka lakukan. Sepatutnya adab mereka tidak begitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Dan jika kamu berdua saling membantu untuk melakukan sesuatu yang menyusahkan Nabi SAW, maka yang demikian itu tidak akan berjaya, kerana sesungguhnya Allah dan adalah pembela Nabi SAW. Dan selain dari itu Jibril serta orang-orang saleh dari kalangan orang-orang yang beriman dan malaikat-malaikat juga menjadi penolong Nabi SAW. Maka al-jami' a'wanun lirrasul, maka semua menjadi penolong kepada Rasul. Mutazahirun, mereka saling tolong menolong, ya. Jadi ini menunjukkan betapa mulianya Nabi SAW. Jadi walaupun Aisyah dan Hafsah bekerjasama mereka untuk menyusahkan Nabi SAW, tetapi ada Allah yang sentiasa menolong Nabi, begitu Jibril, orang-orang mukmin dan seluruh malaikat yang akan sentiasa menjadi penolong baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan tidak ada sesiapa pun yang berjaya untuk menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita teruskan satu ayat lagi. Allah Taala berfirman, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidat saihatin thayyibatin wa abkara. Okey, saya ingat ayat ni kita bahaskan minggu hadapan saja, ya. Sebab saya tertarik untuk menjelaskan lebih luas makna ayat 5 At-Tahrim ni, dan masa kita tak cukup untuk menjelaskan itu. So saya ingat ayat 5 ni tak jadi kita bahaskan hari ini. InsyaAllah kita akan bahaskan pada minggu hadapan, dan ni kita perlu bahas agak panjang, ya, sebab dekat sini ada beberapa ciri-ciri isteri yang Allah Ta'ala sebut yang perlu kita bahaskan, ya. Muslimat, mu'minat, qanitat, taiban, abidat, saihat, thayyibat wa abqara, ya. Ada berapa? Muslimat, mu'minat, qanitat, taibat, abidat, saihat, thayyibat wa abqara. Ada 8 istilah yang perlu kita bahaskan, dan hari ini saya ingat tak cukup masa dia. InsyaAllah kita bahaskan ni pada minggu hadapan. Itu saja kuliah kita pada hari ini. Moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.